Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 主内弟兄姐妹平安。 Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk melayani kembali di gereja ini. 我非常高兴有机会在这里又回到这个地方来服侍， Dan saya diberikan suatu tema yang menarik. 而且给我的题目是很有意思的。 Jadi saya berharap Bapak Ibu kita bisa sama-sama belajar melalui tema hari ini, menjaga kesehatan jiwa. 我希望我们可以一起学习，就是来思考今天的主题，保持我们的心理健康。 Saya akan membuka ayat firman Tuhan. Di sini sudah ditunjukkan di PowerPoint dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. 我们要看像屏幕上的一处经文，就是以赛亚书40章28到31节。 Saya akan bacakan seluruhnya, baru nanti bahasa Mandarinnya ya. 牧师会念印尼语的，然后等一下我会念中文的。 Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书40章28到31节，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Satu lagi dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 另一处是腓立比书4章6到7节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Ya. Bapak Ibu, kita itu di dalam kehidupan itu selalu berusaha menjaga apa yang kita punya itu tidak jatuh ya, kita juggling. 弟兄姐妹们，在生活中，我们多少时候我们会像杂耍一样，一直保持所有的东西不跌倒。 Ya, setiap kita itu punya peran masing-masing di dalam kehidupan kita. 我们生活中都扮演着许多的角色。 Ya. Saya pribadi hari Minggu seminggu ini, ya hari Kamis saya melayani, hari Minggu yang lalu melayani, kemarin Jumat saya jemput anak saya dari Karawaci, Sabtu ada workshop, Minggu melayani 2 kali, nanti setelah selesai melayani masih ada workshop lagi. 比如说我自己，我个人的角色呢，星期四、星期天我是服侍的日子，然后呢，星期五我去嘎拉瓦蒂接孩子，然后呢，星期六有一个工作坊，等一下讲到之后，我有2堂道，过后还有工作坊。 Saya juga diberikan Tuhan kesempatan untuk mendirikan satu counseling center dan juga saya melayani di gereja. 神也给我一个机会来建立一个心理咨询所，然后我也在教会有服侍。 Ya, saya juga ketua asosiasi dan juga saya punya keluarga dengan 3 orang anak dan 1 keponakan ikut saya semua.
然后呢，我也是这个印尼基督教的心理咨询家的主席。然后呢，我有家了，我有3个孩子，还有1个侄儿。Semuanya saya pegang menjaga supaya nggak ada yang jatuh, sambil saya tetap sehat dan nggak sakit. 我就像闸锁一下，一直都保持一切都平衡，不会有一个落下。还有，我也要保持自己的身心健康。Ya, jadi waktu perut saya mulai buncit, kepala mulai botak, saya mulai mikir gimana caranya supaya saya bisa tetap fit, bisa ikut fitness dan juga tetap sehat. 然后呢，当我发现我自己呢，就是我肚子开始大了，我头发开始落了，我就一直想办法，我怎么就是保持自己的体力，自己的健康。Nah, saya percaya sekali setiap kita juga sebetulnya sama ya Bapak Ibu. Kita memegang banyak hal di dalam kehidupan kita. 我相信我们每个都一样，在生活中扮演着很多角色。Ya, kemarin saya ke persekutuan ibu-ibu, mereka cerita mereka harus masak, ngurusin anak, ngurusin supirnya anak, gitu ya, ngurusin makanan dan segala sesuatu, termasuk ngurusin suaminya. 昨天呢，我在妇女会讲到的时候，我们交谈说，一个妇女的角色是料理非常多的东西，又是家务，又是孩子，又是孩子补习的司机等等。Suami pun sama, ngurus pekerjaan atau bahkan perusahaannya, lalu ngatur keuangan keluarga dan lain-lain sebagainya, pelayanan di gereja, banyak sekali yang dikerjakan. 一个丈夫也做各个方面的任务，就是他也扮演着很多角色，就是他的事业啊，他的生意啊，然后家里的那个经济状况也是他掌握，还有呢，他要服侍等等。Jadi nggak heran sekali kalau kita itu bisa merasa seperti ini ya, banyak sekali yang kita harus urusin. 所以呢，我们有时候就会感觉像这个图画一样，感觉就是我们要料理的非常多。Ya, atau kita seperti kayu yang terbakar, makin lama tuh makin habis sepertinya energinya. 或者我们就像一个木棍被燃烧，越烧就是感觉就是越烧尽的感觉一样。Ya, atau orang bilang, aduh kepala saya udah jadi kaki deh gitu ya, kebalik-balik semuanya. 有人说我就是天翻地覆的。 Dan akhirnya betul-betul kita tuh stres, kadang-kadang kita nggak tahan dengan keseharian kita. 最后我们感觉日常生活中我们都受不了了。 Makanya banyak orang bilang ada istilah healing di Bali, semua mau liburan, pagi lebaran, wah semua akan pergi. 所以呢，有人说，哎呀，开斋节我们就去巴厘岛去疗愈，怎么样？ Tapi masalahnya hari ini healing, besok tetap pening. 但问题是你今天去疗愈，明天还是忧郁。 Ya, karena sebetulnya healing itu dipakai untuk orang yang trauma. Tapi kita sebetulnya perlunya untuk menjaga kesehatan jiwa, kita perlu beristirahat. 其实这个疗愈这个词是用来处理人家有心理创伤的其实我们正常人需要的只是休息。 Jadi ada orang yang mungkin dia jenuh dan ada orang yang mungkin dia burn out atau stres yang kehilangan konsentrasi. 普通人有时候他就可能感觉无聊，生活中无味，或者呢深一点就是倦怠。 Jadi kalau jenuh itu karena melakukan segala sesuatu rutin terus, dan siapapun termasuk hamba Tuhan, ya orang yang di kantor maupun di rumah bisa mengalami kejenuhan rutinitas. 无聊无味是因为我们做的一切活动都是非常单一的，所以这个是非常正常的，不管是神仆还是我们普通人都会感觉到。 Nah, tapi kalau burnout itu udah menjadi suatu stres yang muncul dari rutinitas yang arahnya itu kepada kelelahan fisik atau kelelahan jiwa. 不过深一层的倦怠就是他已经有了压力，就是做日常生活中的一些活动，他都感觉很压抑，有压力。 Sampai akhirnya kita bisa mengalami masalah kesehatan jiwa dan itu bisa menjadi kronis dan berbahaya. 然后再深一层，他就久而久之会变成慢性病的心理病。 Ya, di Indonesia aja Bapak Ibu, itu dari tahun 2020 sampai 2022 ternyata banyak ada 75% masalah psikologis.
在印尼本国，就是从2020到2022年，大概有70%多心理问题。 Dan 71% mengalami kecemasan. 71%的这个印尼人民感受到这个心理焦虑。 72% mengalami depresi. 72%患上了忧郁症。 Belum lagi masalah bunuh diri dan juga trauma-trauma. 还有很多心理创伤，还有自杀的案件等等。 Dan saya yang melayani di lembaga konseling, saya juga bikin seperti ini dari tempat saya. 75% yang datang itu Kristen. 我在我的心理咨询所，我也做了小小的统计，在我们咨询的75%是基督徒。 Jadi kita orang Kristen yang mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, itu juga tidak terlepas dari masalah kesehatan jiwa. 这意味着我们爱神、服侍、常来做礼拜的好基督徒，也不能脱离心理问题。 Ini adalah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami masalah di dalam jiwanya, gitu ya. 接下来是一些圣经里面的人物，他们也经历了有很多的这种心理问题。 Daud itu di dalam 2 Samuel 21 ayat 15, dia merasa lesu, lelah dan lemah karena peperangan yang harus terus-menerus dengan Filistin. 比如说大卫就是在撒母耳记下21章15节，他因为跟这个非利士人不断的打仗而感到精疲力尽。 Mazmur 38 sampai 9, Mazmur 38 ayat 9 mengatakan Daud itu sampai kehabisan tenaga dan remuk redam tubuhnya. 诗篇38篇第9节，这里说大卫就真的是很疲乏、很疲惫，没有力气，无助了。 Dan Mazmur 69 mengatakan kalau air itu telah naik hingga lehernya sehingga Daud merasa tenggelam dan tidak ada tempat bertumpu, merasa tidak berdaya. 而且在诗篇69篇2到3节，大卫说：“因为众水好像要淹没我，我现在身于泥中，没有立脚之地。” Musa juga mengalami kecemasan di dalam hari-harinya. 摩西在日常生活中也经历焦虑。 Dia lahir bangsa Ibrani tapi dibesarkan oleh bangsa Mesir. Dia bingung sebetulnya dia itu orang Ibrani atau orang Mesir. 他是埃及人养大的希伯来人，所以呢，他这个身份他也模糊，到底是埃及人还是希伯来人。 Dia berusaha merebut hati orang Ibrani dengan membunuh orang Mesir yang menyakiti hati orang Ibrani, tapi dia tetap tidak diterima oleh orang Ibrani. 他就以杀害、陷害希伯来人的埃及人，来要讨希伯来人的喜欢，但是也不成功。 Dia harus pergi lari dari Mesir, tapi Tuhan minta dia kembali ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Ibrani, dan dia takut dan cemas. 他逃出埃及，然后神又要他回到埃及，带领这个以色列人走出埃及，这些希伯来人。但是他面对希伯来人，又感觉非常的忧郁，非常的焦虑。 Dan begitu Musa berhasil kembali membawa bangsa Israel, dia satu persatu dia hitung, lalu dia berusaha menasehati satu persatu. 然后呢，摩西成功的带他们出来之后，他又一一的去劝告他们，去教导他们。 Orang yang nggak mau salah atau terlalu perfeksionis itu justru orang yang punya kecemasan. 这个十全十美主义者往往会有这个焦虑病。 Nah karena itu Yitro menasehati untuk mendelegasikan tugas. Jangan dipegang sendiri semuanya. Belajar untuk kasih. Nah Musa itu juga punya problem di dalam kesehatan jiwanya. 所以呢，他的岳父伊特罗就劝告他，你不能自己掌管，你要委派别人做，因为呢，要不是这样，摩西的这个心理问题就会越严重。 Demikian juga dengan Elia. Elia itu mengalami kekecewaan karena bangsa Israel tidak mau bertobat. 以利亚也是，他非常的失望，因为以色列民不要悔改。
Elia sudah menunjukkan betapa hebatnya Tuhan. Dia membunuh 450 nabi Baal, tapi orang Israel termasuk raja dan ratunya tidak mau bertobat. 他已经向以色列人宣告，我们的耶和华是多么的伟大，但是以色列民就还是不愿意相信。他已经杀了450个这个巴力的先知，包括王和皇后都不相信他。 Elia sedih, marah, kecewa, depresi sampai dia mau mati saja. 以利亚感到非常的伤心，在这个悲伤中，他就感觉非常的沮丧、绝望，他要死。 Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita punya tanda-tanda kesehatan jiwa kita seperti apa? 那我们又怎么样？我们要看一下，如果我们心理上有问题的话，它显在在哪里呢？ Kalau kita menjauhkan diri dari komunitas, dari aktivitas gitu ya, kita merasa sedih dan depresi, itu udah tanda-tanda bahaya. 比如说我们要谨慎，如果感觉自己要离开群体，然后感觉常常会有这个忧郁感。 Kalau kita merasa hidup itu putus asa gitu ya, lalu kita juga merasa Tuhan meninggalkan kita, itu juga bahaya. 或者我们感觉我们的生活是绝望的，还有神已经离弃我们，那也是一个警告。 Dan hal ini bisa membawa kita ragu akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa membuat Tuhan itu sepertinya melawan kita. 这会使我们好像感觉神已经不与我们同在。 Nah, Bapak Ibu, kita itu perlu menjaga kesehatan jiwa kita, keseimbangan antara pikiran, tubuh dan jiwa kita. 我们要保持我们的心理健康，怎么保持呢？就要找出身心灵的平衡。 Nah, Yesaya 40 ayat 28 yang tadi kita baca 我们刚才读的以赛亚书40章28节， itu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. 这里说永在的神耶和华创造地极的主，并不疲乏也不困倦。 Dan ternyata Tuhan yang begitu berkuasa, begitu omnipoten, bisa melakukan segala sesuatu. 原来这个全能或者无所不能的神，他什么都可以做。 Dia juga bijaksana, tidak terbatas pikirannya dan hikmatnya. 他的智慧无法测度， Tidak pernah capek, tapi dia menciptakan hari ketujuh untuk beristirahat. 这个没有困倦过的神，他也创造了第7天，就是安息日。 Dia tahu dan penting bagi kita manusia dan ciptaannya untuk mengambil waktu tenang di dalam jiwa kita. 因为他知道我们受造者就是人类，需要抽出时间来歇息，来安息。 Kalau kita baca 1 Raja-Raja 19, ini saya baca di bahasa Indonesia, tidak perlu diterjemahkan. Kita akan tahu bahwa Elia itu mengalami suatu periode di mana dia juga lelah di dalam jiwanya. 要是我们看《列王纪上》，牧师会念印尼语的，我们会发现以利亚先知呢，他经历了一个非常疲惫、倦怠的状况。 Elia marah karena setelah dia menunjukkan kekuasaan Tuhan, menyembelih Nabi Baal, tapi tidak ada yang bertobat. Bahkan Ratu Isabel berjanji untuk membunuh Elia di esokan harinya. 以利亚是非常失望，因为他已经以神的名义杀了450个巴力的先知，但是没有一个以色列民悔改，甚至这个皇后还要追杀他。 Lalu Elia, nabi yang hebat itu, dia memutuskan lari dari Israel, pergi menjauh ke daerah Yehuda. 然后呢，这个伟大的先知以利亚，他逃出这个以色列然后他跑到犹大去。 Tapi di daerah Yehuda, kalaupun dia tinggal di situ, dia sudah aman. Dia tidak mau cuma tinggal di Yehuda, dia pergi lagi ke padang gurun. 他要是住在就停留在这个犹大已经够好了，但是他
不需要这个安全感，他又再逃到旷野去。 Di padang gurun dia tinggalkan bujangnya lalu pergi masuk ke dalam dengan mengatakan saya ingin mati. Jadi Elia betul-betul depresi dan ingin mati. 甚至到了旷野，他叫他的仆人离开，他说：“留下我，我真是我要死，我很想死。”这是就是明显的表出他是抑郁症。 Ya, sekali lagi Elia adalah hamba Tuhan dan nabi yang luar biasa, tapi di dalam kehidupannya ada momen-momen dia itu merasa gagal dan jatuh. 我再说，以利亚是一个大先知，他是一个非常伟大的仆人，但是在他的生活中还会经历一段又一段的这个忧虑，这个压力。 Nah, tapi apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Ya, kita akan baca di 1 Raja-Raja 19. 但是神怎么对待以利亚呢？我们要看列王记上19章。 Ya, di ayat 5 sampai dengan ke-8 dikatakan bahwa Elia itu berbaring tidur di bawah pohon arar, lalu malaikat menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Lalu Elia melihat sekitarnya, ada roti bakar, ada kendi berisi air, lalu makan dan minum. Lalu dia tidur lagi. Di ayat 7 malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, "Bangun, makan, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Elia nurut, lalu dia bangun lagi, dia makan, dia minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, gunung Horeb, tempat di mana Allah bertemu muka dengan Musa di situ. Nah, kita lompat ke ayat 11. 我们再看第11节。 Di situ Elia mencari Tuhan di gunung Horeb. Dan seperti yang Elia tahu, Tuhan itu selalu datang dengan kegagahan dan keperkasaannya. Di ayat 11, lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, Elia tahu, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Perhatikan, Elia berpikir Tuhan akan datang dengan segala macam keperkasaannya. 我们要注意的是，以利亚先知以为神会以他强大的作为来到这世界显示。 Tapi justru Tuhan datang dengan kelembutan dan menanyakan apa kondisi jiwa Elia. 但是神是以非常温柔、温和的态度来问他，他怎么样？ Dan Elia sebetulnya disorientasi, dia mengatakan bahwa dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dan tidak ada siapapun lagi nabi-nabinya dibunuh sama Tuhan, dibunuh sama nabi sama orang-orang Israel gitu ya. Dan dia sendiri yang masih hidup. Padahal ada 6.000 nabi yang Tuhan tinggalkan. 然后呢，以利亚就开始失去了目标，抓住不了就是这个焦点，所以呢，他对神说：“其实他们都杀掉全部，剩下我一个人。其实啊，神还留下6000多个先知与他一起。” Jadi sebetulnya Tuhan itu mengizinkan Elia untuk mengalami kesedihan, tidur, tapi Tuhan tetap pelihara. 其实神就是特意的让他经历这些悲伤，然后让他睡好，然后让他好好休养。
Ya, meskipun Elia marah dan kecewa, tapi Tuhan tetap berikan pemeliharaannya melalui roti dan minuman. 尽管以利亚是非常的生气，非常的失望，但是神还是眷顾他，就透过提供给他的烧饼和水。 Ini supaya mengingatkan Elia bahwa dulu Tuhan pernah memelihara Elia melalui burung gagak, memberikan daging dan roti. 这要提醒以利亚，以前神也眷顾过他，给他乌鸦吃，给他肉吃。 Dan saat Elia mau mati di padang gurun, Tuhan bawa Elia ke Gunung Horeb, tempat yang kudus, tempat kudusnya Allah untuk berbicara. 而且当以利亚感到很想死的时候，神就把他带到何烈山去。何烈山是上帝耶和华的圣山。 Tuhan mau berbicara dari hati ke hati kepada Elia, sama seperti kepada kita pun Tuhan mau. 因为神要以利亚知道，神是很想跟他倾心交谈，就像上帝要对我们倾心交谈一样。 Ya, Tuhan juga menjaga kesehatan jiwa Elia. 因为神自己来保护以利亚的精神健康， Ya, Tuhan kasih makan, 给他吃好， Tuhan ajak Elia berjalan. 带他走， Elia mengalami pengalaman istimewa bertemu dengan Tuhan. 然后经历了一个特殊与神相会的机会。 Menemukan karakter dan cara Tuhan yang baru, yang selama ini dia kenalnya Tuhan pakai cara yang keras. 也发现了神一个对他来说是崭新的方式跟他交通。平时神是很严厉的，这个是很温柔的。 Bahkan Tuhan memulihkan kepercayaan diri Elia. 而且神恢复了他的自信。 Di ayat 15 sampai 18, Elia itu diminta mengurapi 2 orang raja. 在15到18节，耶和华要以利亚高立2位王。 Ya, ada Hazael raja Aram, Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel, dan Elisa sebagai penggantinya. 他要高立的就是哈薛做亚兰王，还有高宁氏的孙子耶户做以色列王，还有要高摩以利撒做他的继承人。 Jadi sebetulnya Tuhan itu memberikan syarat-syarat psikologis untuk kesehatan jiwa Elia. 其实神已经给以利亚提供了一些心理健康的条件。 Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli dengan Elia dan setiap kita. 这展示了神是非常照顾看顾我们，也看顾以利亚。 Ya, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 马太福音11章28节说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。” Jadi Tuhan sungguh peduli dengan kita. Tuhan peduli dengan Elia dan Tuhan peduli dengan kesehatan jiwa kita. 所以神是非常看重以利亚的心理健康，也照样非常看重我们的心理健康。 Dalam psikologi itu ada 6 hal atau 6 faktor atau 6 konsep di mana orang itu punya kesehatan jiwa yang baik. 在心理学呢有6个组成部分。什么组成部分呢？就是我们人类的心理健康的一系列组成部分。 Dan Tuhan berikan ini semua juga kepada Elia satu persatu. 神把每一个就是各个方面的部分都赐给以利亚。 Elia diizinkan tidur, makan roti bakar, lalu dia bisa bangun kembali, makan lagi. Itu merupakan brain healthy diet yang baik. 神让以利亚睡觉之后起来吃烧饼喝水，再睡觉又起来，更是心灵苏醒。 Ya, brain healthy diet dan quality sleep sekaligus begitu ya. 像我们说的这个优质睡眠。 Lalu waktu diajakin jalan 40 hari 40 malam, Elia dibiarkan untuk terus aktif, staying aktif, tetap jalan. 然后他走出那个地方的时候，40昼夜，神也保持他还是积极行动。
Ya, waktu Elia ditunjukkan segala macam gempa bumi, angin yang keras dan api, sampai akhirnya diberikan angin sepoi-sepoi, sebetulnya Tuhan juga sedang managing stres Elia dan membangun social connection with God. 然后呢，神给他看一系列的这个烈风大作、崩山碎石、地震等等，包括火然后最后就以微风来跟他亲近，这是要表示跟神的紧密关系。 Dan waktu Elia diminta kembali untuk mengurapi Raja Israel yang baru, Raja Yehuda yang baru, dan mengurapi Elisa, Tuhan juga memberikan meaning dan purpose yang baru. 然后呢，过后神要以利亚去告立两位王，之后还要告摩以利沙作为他的继承人，这是再给他恢复了他的生活目标、生活意义。 Jadi Bapak Ibu, Tuhan peduli dengan kesehatan jiwa kita. 所以呢，神非常看重我们的心理健康。 Nah, sudah sepantasnya di dalam keseharian untuk menjaga tubuh kita, kita perlu berlatih exercise. 那我们也要注重我们的身心灵健康，比如说在身体健康方面，我们必须做体育运动。 Kita mengatur makanan dengan baik dan juga tidur dengan baik. 我们要好好吃我们的食品，要优质的食品，还有呢，我们要有优质睡眠。 Karena ini semua mempengaruhi kesehatan jiwa kita. 因为一切都对我们的心理健康有影响。 Saya memiliki istri yang pernah saya bawa ke psikiater, Bapak Ibu. 我的妻子之前我带她去找心理医生。 Dan obat dokter yang dikasih pertama kali adalah menolong dia untuk bisa tidur dengan baik. 而且她去找心理医生的时候，医生最初给她的就是开睡眠药。 Baru setelah itu makan dengan baik dan tetap tetap berolahraga. 睡好了之后，才好好的饮食，才去锻炼。 Nah, tapi yang berikutnya kita juga bisa tetap melatih kita punya pemikiran. 之后我们又要滋养我们的思维， Tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan. 我们要专注于我们的任务。 Kita tidak bisa mengasuh anak sekaligus pegang gadget. 我们不能一边就是看这个屏幕，一边照顾孩子。 Kita tidak bisa terus-menerus menerima pekerjaan, kita harus bisa membatasi. 我们不能一直接受新的工作，我们要有限制。 Tapi kita juga perlu challenge atau menantang pemikiran kita, mempelajari sesuatu hal yang baru. 不过我们也要有足够的挑战，来挑战我们去学新的东西。 Seperti Bu Elis mau ambil S3, itu baik ya, men-challenge pemikiran. 就是不断的去挑战自己的限制。 Ya, tapi kita juga perlu menjaga soul kita, jiwa kita, spirit kita. 那重要的，我们还要保护我们自己的这个灵命。 Ya, kembali kepada Tuhan, berdoa, cari waktu yang mengisi kesehatan jiwa kita dan spirit kita. 我们要抽出时间来好好祷告，来好好跟神就是建立那种关系， Membangun relasi dan juga bersyukur kepada Tuhan. 还要建立良好的关系，还要不断感恩。 Dan Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan berbagai macam komponen hidup kita supaya kita bisa mengasihi diri kita dan orang lain. 弟兄姐妹，我们也要不断的关注我们生活中的各个组成部分，好让我们可以好好去关怀他们。 Ya, artinya kita harus punya kesadaran diri dengan setiap hal yang kita kerjakan, semuanya itu untuk Tuhan sebetulnya. 就是在我们所作所为，要有一种意识，一切都为主而做。 Waktu kita bekerja, membangun karir itu buat Tuhan. 我们建立我们的事业的时候，我们是为主而做。 Dan waktu kita ke gereja melayani, sebetulnya itu juga jelas buat Tuhan. 我们来到教会服侍的时候，也为主而做。 Tapi waktu kita membesarkan keluarga, mencari uang,
dan membuat tubuh kita sehat, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. 我们挣钱培养家庭，来做体育运动，使自己更健康，也是为主而做。 Jadi kita perlu kenali diri kita dengan baik. Di area mana kita tuh lemah, di area mana kita itu bertumbuh. 我们非常需要的就是好好认识自己，我们在哪个部分比较软弱，哪个部分强一点。 Dan yang ketiga di dalam hidup itu kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. 还有第三步就是我们要不断的等候神。 Kita perlu terus mencari Tuhan setiap hari. 我们要每天每刻都仰望神。 Bapak Ibu, saya banyak menghadapi orang-orang yang juga terganggu kesehatan jiwanya. 弟兄姐妹，我常常遇见就是心里有问题的人。 Dan anehnya ada perbedaan antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan menolongnya. 不愿意相信神的人跟仰望神的人有非常明显的差别。 Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri. 不愿意相信神的人，他会依靠自己的思维、自己的原则。 Tapi orang yang percaya, dia dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. 但是依靠神的人呢，他会寻求神、仰望神、依靠神。 Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, punya iman kepada Tuhan, dia lebih cepat dan lebih kuat untuk bangkit dari masalah hidupnya. 而且信主的人呢，他因为仰望神，他会更快速的恢复心理健康。 Dan ini adalah suatu pengalaman nyata yang setiap hari saya menjumpai dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam pelayanan saya. 这就是我当场遇到的很多神带来的人当中有心理问题的，我自己做的总结。 Nah, tadi di awal kita baca Filipi 4 ayat 6-7 untuk kita tuh tidak khawatir tentang apapun juga. 刚才我们念了腓立比第4章6、7节说，我们当一无挂虑。 Dan juga menyatakan segala hal kepada Tuhan, termasuk di dalam doa dan permohonan. 要凡事借着祷告、祈求和感谢告诉神。 Tapi Yohanes 15 ayat 4 juga mengatakan, tinggallah di dalam Tuhan, di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. 约翰福音15章4节也强调说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。” Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita dan peduli dengan kita. 弟兄姐妹，神非常爱我们，他也很看重我们。 Tuhan ingin kita menjaga komponen-komponen hidup kita. 他要我们好好的来保护、看顾这些我们生活各个方面的组成部分。 Tapi Tuhan rindu kita itu masuk di dalam persekutuan. Tuhan rindu kita itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. 但是神也要我们与他亲近，就是要我们经历与他特殊的关系。 Itu semua membantu menjaga kesehatan jiwa kita. 因为这才能保持我们的心理健康。 Ya, mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dan kepedulianmu dalam kehidupan kami. 主啊，我们要感谢您的信实带领眷顾。 Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau peduli dengan kesehatan jiwa setiap kami. 因为你非常爱我们，你也看重我们的身心健康。 Engkau memberikan waktu untuk istirahat, Engkau memberikan berbagai macam hal untuk kami tetap teguh di dalam kehidupan. 因为你也赐给我们好好休息的时间，你也赐给我们各个方面的条件。 Engkau berikan teman, sahabat, keluarga, pekerjaan. 你赐福我们有好朋友，我们也有知心朋友，我们有家庭，我们也有工作。
pelayanan dan lain sebagainya untuk kami semua boleh semakin mencintai Tuhan. 我们还有服侍等等一切都要让我们更亲近、更爱主。 Dan Engkau juga merindukan kami untuk terus dekat dan hidup bergantung kepada Tuhan. 你也要我们更是亲近主，更是跟你有亲密的关系。 Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang lemah ini, 求主帮助你软弱的儿女们， supaya kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. 好让我们全然倚靠你，全然的仰望神。 Memegang teguh firman-Mu sehingga kami percaya bahwa Tuhan juga memberikan kesehatan jiwa yang baik. 我们要好好抓紧，我们也好好抓住您的应许，就是你会赐给我们一切我们身心灵健康需要的。 Berkati kami dengan seluruh anggota keluarga kami. 赐福我们和一切的家人， Tolong supaya kami dapat mempraktekkan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. 帮助我们可以执行你要我们执行的相亲相爱，就是我们也要爱我们的仇敌， Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan dan jiwa kami tetap sehat. 好让我们在荣耀您的名的同时，我们的身心保持健康。 Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 祷告感恩是奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。